Jadi hari ni cikgu come out dengan satu teknik yang cikgu adaptasikan daripada cikgu Rosli, tak silap cikgu baca dia punya kajian. Jadi first, so kita tengok kat sini, briefly cikgu akan explain dulu apa tu teknik warna ni lah. So, jadi kita akan, kalau dalam kelab dan persatuan ni ada banyak bahagian. Dalam soalan yang cikgu dah pulangkan pada awak semua tu, ada banyak soalan, ada banyak bahagian dalam soalan kelab dan persatuan. Jadi warna kuning kita akan guna highlighter. Okay, semua ambil highlighter sekarang. Okay, warna kuning untuk akaun yuran. Okay. Next warna adalah warna hijau untuk akaun perdagangan dan juga item yang melibatkan pengiraan untung rugi aktiviti. So akaun perdagangan ni kalau dalam soalan kelab bahagia tu ada akaun perdagangan kantin. So dan everything yang berkaitan, semua yang berkaitan dengan perdagangan jadi perlu diwarnakan hijau. Okay. Dan kemudian teknik mewarna warna merah dan pink untuk item yang melibatkan pendapatan dan akaun pendapatan dan perbelanjaan dan juga pelarasan dia. Okay, boleh? Boleh kelas setakat ni? 3 warna ni? Boleh. Okay, good. Elisa. So next adalah warna biru. Warna biru untuk item pendapatan modal. Okay. So basically 4 warna ni kita pecahkan elemen-elemen yang dalam soalan kelab dan persatuan. So sekarang kita cuba buat sama-sama. Boleh? Cikgu, warna kuning tadi apa cikgu? Warna kuning tadi akaun yuran. Okay, good. Okay, so far ada soalan ni. Ini summary dia. Kalau nampak katak ni warna hijau kan? Jadi warna hijau tu item untuk akaun perdagangan dan item penyata mengira untung rugi aktiviti. So kalau warna kuning, matahari ni warna kuning kan? So dia adalah untuk akaun yuran. Warna biru untuk pendapatan modal dan warna merah atau pink ni awak akan buat untuk item pendapatan dan perbelanjaan. Okay, jom cikgu share screen cikgu dulu. Okay, so tadi item yang pertama adalah warna kuning. Betul tak kelas? So item yang melibatkan akaun yuran. Jadi awak perlu highlight kan guna warna kuning. Okay. Macam yang cikgu tunjukkan ni. Sebab akaun yuran dan nampak je perkataan yuran itu adalah akaun yang melibatkan akaun yuran. Okay, so dah selesai. Ada lagi tak? Dalam item yang pertama ni, maklumat yang dipetik daripada kelab bahagia 1 Januari, baki 1 Januari dan juga baki 31 Disember. Ada tak lagi kelas? Naim, ada lagi tak item yuran dalam maklumat baki awal, baki akhir ni? Yuran belum. Yuran belum terperoleh, yuran belum terima. 2 sahaja. Okay. Jadi kita pergi kepada seterus maklumat yang ada, bahagian maklumat penerimaan dan pembayaran. Okay, ada tak perkataan yuran? Kita ada nampak perkataan yuran ahli. Okay, ada tak? Ada. Okay, ini item dia. Okay, item ni warna apa? Akaun yuran ahli guna warna kuning. Okey, dan kita tengok dekat maklumat tambahan, ada tak lagi kisah mengenai yuran? So kalau kita baca maklumat tambahan, perabot dan lengkapan disusut nilaikan pada 15% setahun atas kos. Dan derma dianggap sebagai pendapatan modal. Okey, nanti kita ambil warna biru lah derma ni sebab dia pendapatan modal. Okey, so far memang tak ada. Okey, jadi kita terus buka akaun yuran. Okey, ingat. Yuran belum terima, ianya adalah apa kelas? Dia adalah aset semasa. Jadi baki awal dia adalah bahagian debit dalam akaun yuran. So terus masukkan di sini dalam nanti bila awak jawab exam teruslah masukkan deals. Untuk kawan awak untuk akaun yuran ni dia suruh abaikan tarikh kadang-kadang. Okey.
Tapi kalau awak praktis tulis tarikh, ia lebih baik. So tulis yuran belum terima awal iaitu 250. Okey, bila kat sini baki awal adalah debit, automatically kita kena ingat yang dia punya akhir adalah bahagian kredit. So terus masukkan di bahagian kredit supaya awak tak keliru. Okey kelas, boleh nampak ke apa yang cikgu tuliskan di skrin? Boleh. Okay. Thank you Amy. Make sure you guys bagi respon sebab cikgu tak nampak you guys. Cikgu buka skrin terus untuk jawab kan. Okay. Okay, nampak? Tak lagi cantik ni sebenarnya dia tak kat bahagian bawah lah. Sorry Copy, we put over here. Okay. Sebab inti kita akan bawa bawah. Okay, next kita transfer pula yuran belum terperoleh. Okay, sebelum tu maafkan cikgu tertinggal. Okay, ni adalah liability semasa kita terima lebih yuran daripada ahli. Jadi baki awal dia wajarnya kita berada di sebelah kredit. Jadi kita transfer figure dia dekat sini. So, okay. Next adalah akhir dia. Akhir dia mestilah berlawanan dengan yang awal. So belum terperoleh di sebelah debit. 120. Okay, nampak kelas? Ya? Lag ke kelas? Hilmi? Boleh dengar cikgu? Boleh. Okay, boleh Okay, next adalah daripada akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, ramai pelajar-pelajar dia tak keliru. Apa benda ni sebenarnya cikgu? Okey, akaun penerimaan dan pembayaran tadi warna apa kelas? Akaun penerimaan dan pembayaran tadi warna apa? Tak ada. Ini tak ada lah sebab kita tak ni. Untuk tahuan awak, akaun penerimaan dan pembayaran adalah akaun seperti mana buku tunai. Kita rekod semua yang kita terima. Okey, so bila kita terima, tengok butiran dekat pertama ni ada perkataan bank. Jadi kelak bahagia ni urus niaga dia menggunakan bank. Okey, jadi bila kita terima duit, debit bank, kredit disebabkan yuran ahli, jadi dia akan masuk di sini sebelah kredit, akaun yuran, butirannya bank. Masuk nilai penuh-penuh, jangan ubah sebab itu nilai yang kita terima. Okey. So lepas dah awak dah selesai masukkan dalam akaun yuran begini, awak kita tak ada maklumat tambahan. So yang warna kuning terus masukkan dalam akaun yuran dan lengkapkan. Okey, tolong tutup mic. Siapa nakal tu? Okey. Jadi kita tahu bila akaun yuran dia merupakan elemen bagi akaun pendapatan dan pembayaran. Akaun pendapatan pembayaran ni pula dia sama dengan apur. Tapi kita kena bezakan pendapatan hasil dan juga pendapatan modal dekat sini. Pendapatan hasil je duduk dalam akaun pendapatan. Jadi butiran untuk mengimbangkan akaun yuran adalah pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so berapa nilai dia kelas? 24,000. Yes, 24,000. Okey, dah siap akaun yuran. Okey, nampak tak? Lebih jelas tak kalau buat macam ni guna warna? Jelas. Okey, good. Okey. Bagus dengar suara Zarif. Okey, so make sure awak lengkapkanlah akaun ni. Jangan dah tergantung macam ni. Make sure ada baki dekat sini. Dan lagi baik awak letak akaun yuran belum terima yang baki untuk tempoh perakaunan seterusnya ialah kosong. Contoh ni 19 9 kan, mungkin X kosong lah. X kosong. Terus masuk dekat bawah ni Januari 1. Copy balik. Salin balik. Yuran belum terima ni dekat sini.
300. Okay. Kawan-kawan yang dah dapat, tolong bantu kawan-kawan yang belum dapat. Okay, boleh tak? Yang belum jelas. Okay, selesai ekauran. Okay, kalau kita tengok kat soalan ni, ekauran, cikgu tak tuliskan markah. Berapa markah ekauran kelas? Hello? Naim, berapa markah? Ekauran. Ya, berapa markah? 4 ke? 4. Okey, tepat sekali. So kalau awak buat macam ni terus dapat markah 4. Okey. So kalau ada elemen lain yang kita belajar masa sebelum ni, ada yuran lapuk. Macam mana yuran lapuk ni? Maksudnya yuran belum terima, kita tahun lepas kita tak terima lagi, kemudian tahun ni kita dah masuk tahun baru, kita kutip, ada lagi yang tak boleh kutip. Jadi yuran tu jadi yuran lapuk. Okey. So, next item. Kita guna teknik warna ni. Lepas akaun yuran, kita kena semak apa? Akaun yang warna hijau ni, perdagangan. So, before that, untuk soalan kelab bahagia, dia senang saja. Untuk akaun yang seterusnya adalah penyata penerimaan dan pembayaran. Apa cikgu cakap tadi awal-awal? Penyata penerimaan pembayaran ni adalah sama seperti akaun apa? Tunai. Buku tunai. So dalam buku tunai ada item apa? First sekali mesti ada item baki bibi. Jangan tulis bank. Kalau awak tulis bank dengan bank dah salah. Okey, butiran dia adalah baki bibi. So baki bibi dia 7, 6, 0. Okey, kelas kena tahu. Untuk penerimaan dan pembayaran, masa kita dulu-dulu, masa kita belajar masa awal-awal dulu, kita belajar operasi tambah dulu ke tolak dulu? Tambah. Good. So kat sini kita akan tambah akaun penerimaan. Semua jenis penerimaan. So tambah penerimaan. Okay. Ada yang tanya, cikgu dalam akaun penerimaan tu kena masuk ke yuran ahli? Kena, sebab semua ini kita terima. Okey? Boleh kelas? Boleh. Okey, good. Yeah. Okey, so dapat berapa? Awak dah tambah semua item ni. Halo. Kelas dapat berapa belah debit tu? Belah debit tak dah. 85400. 5400. Dah tambah dengan 79 okey, you akan dapat 930 2030. 30. Okey, good. Okey, next adalah lepas kita tambah, kita belajar operasi tolak. Apa yang kita kena tolak? Semua pembayaran. Okey, pembayaran. So senang ke susah sebenarnya? Senang. Senang saja. Okey, copy. Okey, mana yang tercicir bagi tahu cikgu ya. Ada yang tak boleh follow? Boleh follow. Boleh follow. Okey, good. Okey, so jawapan awak akan dapat baki HB. Berapa baki HB? Awak tolak semua item. 5629. Terus awak dapat 7 markah. Sebab dah lama tinggal kat mak ni hari. Bagus. Okey, next item. Warna apa cikgu ajar tadi? Warna hijau untuk akaun perdagangan untung. Okey, lagi satu. Jangan tulis untung kasar. Jangan tulis untung bersih dekat
elemen yang melibatkan akaun perdagangan aktiviti kepada kelab. Okey. Aktiviti kat sini terang-terang awak akan terus nampak perkataan kantin dekat sini. So, bila dia tulis kantin ni warna apa kena highlight kan? Warna hijau. Hijau. Hijau, belum colour pink. Sabar. Okey, warna hijau. Okey. Itu dekat maklumat bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ialah akaun penerimaan. Ada tak yang melibatkan kantin? Kelas? Halo? Ada. Ada. Yang ini. Betul. Okey. So, okey dah. Selesai. Ada tak maklumat tambahan yang melibatkan akaun kantin? Tak ada. Okey. So, terus kita buat akaun perdagangan. Mudah ke susah? Mudah. Dah. Okey. Dia sebut perkataan perdagangan, dia akan mula dengan jualan. So, kejap. Tak ada siapa tegur cikgu. Dekat penerimaan ada lagi akaun kantin. Okey. So, kena ingat bila jualan ni dia terbahagi kepada dua. Satu jualan tunai, satu lagi jualan kredit. Dalam soalan ni ada tak jualan kredit, kelas? Tak ada. Tak ada sebab tak ada akaun belum terima kantin. Terima. Okey. So jadi kita terus transfer figure tersebut. 4,8,200. Okey. Next adalah kita perlu tolak kos jualan, betul? Betul. Okey, tolak kos jualan. Dia sama seperti milikan tunggal tapi ada perkara yang berbeza. Okey, kos jualan. Kita mula dengan apa kelas? Inventory awal. Inventory. Inventory. Okey, so inventory awal. Senang tak bila kita guna teknik warna ni? Apa ni? Okey, next adalah kita tambah belian. Okey, belian. Belian pun sama. Mesti ada belian debit dan belian kredit. Dalam soalan ni ada tak belian tunai? Ada tak belian tunai? Ada tak Belian dalam? tunai tak ada. Tak ada. Yang ada Tak ada. belian kredit. Sebab apa? Kredit. Ada akaun belum bayar. Okey, so macam mana nak kira ni? Akaun belum bayar ni. Kena buat AKBB ataupun you buat tambah tolak sahaja. Betul? Dia cakap Okey. hijau. Macam mana nak kira dia? Tak boleh tak. Patut. Fiza? 19,800 tambah dengan 2,700 tolak dengan 2,400. 2,400. Okey, jadi awak akan dapat nilai belian sebanyak 20,900. Okey, nampak kelas? Nampak. Okey, good. Lepas tu, kita kena tolak dengan inventory akhir, kantin. So kita ambil nilai daripada maklumat pertama, 3,600. Kita 600. tolak. Tolak. Okey. Next, kita dapat apa lepas daripada tu? Kos jualan. Kos jualan. Kita tak dapat kos jualan, kita diam je dulu kat situ. Biar je. Dapat berapa figure kat sini? 19,400. 19,400. So next adalah kita perlu tambah apa? Belanja pengendalian. Okey, betul. Belanja pengendalian. Pengendalian. Okey, boleh kelas follow cikgu? Apa belanja pengendalian? Okey, contohlah dekat kantin ada kadar bayaran kantin, ada upah kantin, ada promosi kantin. Semua jenis perkataan kantin awak kena transfer dalam akaun perdagangan. Jangan pergi letak dalam akaun perbelanjaan. Salah penyata pendapatan perbelanjaan tu bukan yang melibatkan kantin. Okey, so upah kantin. Upah kantin ada pelarasan tak? Tak ada. Kalau tak ada, apa kita buat? Terus transfer figure. Kalau ada macam mana cikgu? Macam mana? Sarah, macam mana Sarah kalau ada pelarasan?
Apa dia? Buat account. Ataupun kena ambil kira pelarasan tu. Okay? Boleh? So, jadi kos total up-nya awak akan tolak daripada jualan dengan tolak total jumlah kos yang untuk jual barang di kantin Kelab Bahagia ni. Jadi awak dapat untung. Okay, sekali lagi cikgu cakap jangan tulis. Tulis untung je. Untung kepada perkataan akaun perdagangan tu. Ingat ya, kalau rugi pun sama. Tulis sahaja. Jangan tulis rugi bersih, rugi kasar. No. Okay, jangan ada perkataan tu. Boleh kelas? Okay. Dah siap. Betul tak? Senang ke susah? Hello kelas, masih ada dalam kelas? Senang. Ada. Okay, next adalah kita bercerita tentang apa lagi warna yang kita tak main. Warna pink. Sarah suka sangat warna pink ni kan. Okay, so warna pink ataupun warna merah. So, okay, so kalau awak tengok dekat sini, dekat maklumat pertama ada perkataan rumah kelab, alatan pejabat, perabot lengkapan. Lepas tu dekat maklumat tambahan pun ada perkataan perabot lengkapan. Jadi kita kena ingat ABS pasti ada susut nilai dia. Okey, kalau rumah kelab kita tengok sama figure dia, 100,000, 100,000. Jadi tak ada pengurangan. Apa itu susut nilai? Susut nilai mengurangkan nilai aset kita. So kalau tengok kat sini alatan pejabat. Okey, so alatan pejabat 10,000 jadi 12,000. Naik. Jadi kena tengok ada tak alatan pejabat yang lain dalam cerita, dalam maklumat yang seterusnya. Dalam akaun penerimaan dan pembayaran ada alatan pejabat. Okey kelas. Penyata pendapatan dan pembelanjaan ni dia adalah sama seperti apur. Jangan masukkan elemen lain. Nanti cikgu tulis BA. BA tu apa? Kelas BA tu apa kelas? Benda Asing. Yes, benda asing. Benda yang tak sepatutnya duduk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. So salah. Jadi tak dapat markah. Okey, jadi kat sini pendapatan hasil. Okey, pendapatan hasil yang wajib ada dalam setiap soalan ialah yuran. Dan awak kena transfer sahaja nilai yang awak dah kira, 24,000. 24,000. Dan kemudian kita ada apa tadi yang kita kira tadi? Untung. Untung apa? Untung kantin. Awak transfer dulu figure yang awak dah kira. Okey. Jangan masukkan figure pelik-pelik Okey, lagi. Ada tak lagi pendapatan hasil lain? Cara nak tengok adalah tengok kepada akaun penerimaan dan pembayaran awak buat tadi. Yuran kantin settle, dah ambil kira, yuran ahli dah ambil kira, yuran masuk. Okey, tengok dekat maklumat tambahan, ada cerita tak yang berkata mengenai pendapatan modal? Okey, kalau tengok kat sini ada. Okey, jadi derma ini warna apa kelas? Warna? Biru. Yes, warna biru. So tak nampak dah tulisan dia, cikgu tukar. Jadi warna putih. Tak keluar juga. Sekejap Jadi warna putih. Okey, so derma nampak? Jadi derma ni takkan masuk. Jadi yuran masuk ni akan masuk dalam akaun akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Yuran masuk. Okey, basically yang ini warna pink lah. Betul tak kelas? Warna pink. Warna pink. Okey, so yuran masuk 3,500. Okey, next. Nanti awak akan dapat total pendapatan hasil. So pendapatan hasil awak 49,800. Okey, next adalah kita masukkan perbelanjaan. Perbelanjaan hasil. Okey, perbelanjaan hasil ni kita nak kena tambah ke tolak kelas? Belanja. Tolak. Yes, tepat sekali tolak. Bagus. Okey, so pendapatan hasil tadi yang first tadi kita bincang adalah susut nilai. Okey.
kita nampak ada ABS. Tulis awal-awal besut nilai. So tadi kita tengok alatan pejabat. So alatan pejabat. Kalau kita tengok alatan pejabat ni, dia tak ada state. Dia tak ada maklumkan dalam maklumat tambahan. Jadi kita tengok ada nilai awal, nilai akhir dan ada penambahan. So kita guna kaedah apa ni kelas? Nak kira? Kaedah besut nilai yang macam mana? Halo. Penilaian semula. Ya, betul. Tepat sekali. Penilaian semula. Okey, so nama dia adalah penilaian. Tak apa, kita recall balik sebab yelah dah belajar banyak kan. Okey, so alatan pejabat awal 10,000. Okey, tambah dengan apa yang kita baru beli kat bawah ni 3,000 dalam akaun pembayaran tu. And then kita tolak dengan baki akhir 12,000. So awak akan dapat berapa ni? 1,000. Bijak. 1,000. So next adalah susut nilai perabot dan lengkapan. Okey, dia cakap susut nilai pada 15% atas kos. So 18. Macam mana nak kira? Kelas tolong tulis jalan kerja. Sebab jika salah kita sebagai pemeriksa boleh semak jawapan awak tu berdasarkan apa. Okey? Boleh? Boleh. Okey. So susut nilai alatan perabot dan lengkapan dapat berapa? 2,700. Okey, good. Okey. Selesai item untuk daripada maklumat pertama. Okey, turun bawah sikit. Kita nampak perkataan kadar bayaran. Okey, kadar bayaran ni adalah pelarasan. Belanja. Ya, dia adalah belanja. Jadi dekat pembayaran ni pun kita nampak belanja juga. Betul tak? Okey. So kita kena buat pelarasan. Tulis kat sini. Kadar bayaran. Okey. So, kadar bayaran kita belum bayar. So, macam mana nak kira ni kadar bayaran belum bayar ni? Apa tambah apa, tolak apa? Hello, kelas? Okay, cikgu nak kadar bayaran tolak akhir. Awal tambah belian tolak akhir. Awal tambah belian, mana ada belian? Tambah pembayaran tu. Pandai. Okey, tambah pembayaran. Okey, so yang awal tu kita kena tolak 90 dan kita kena tambah yang akhir. So nilai yang awak akan dapat ialah kelas 2180. Okay, good. Okay, next. Item yang ada lagi. Kat sini ada belanja pos. Warna apa? Warna pink. Honorarium. Warna pink. Okay. Warna pink. So, next. Jadi kita copy paste je lah. Awak salin je lah semula item ini. Okay. 310. Dan kemudian honorarium. Kelas, honorarium ni apa? Gaji untuk presiden. Bagi hadiah. Orang datang kita bagi hadiah. Cendera hati. Paling tepat cendera hati ataupun cendera mata. Maksudnya contoh kelab bahagia ni dia tak cerita dia buat apa. Contoh kita kelab badminton. Ada jurulatih datang ajar pemain-pemain badminton kita. So jadi kita nak bagi honorarium dekat dia. So kita keluarkan duit untuk dia macam tu. Atas jasa dia dah bagi ilmu kepada ahli-ahli pemain kelab badminton kita. Okey, jadi total up kan? Dapat apa? Total up, sorry. Yuran masuk tadi kita dah kira total up. Yang ni semua kita kena tolak. Jadi awak akan dapat apa kat sini? Untung ke?
Lebihan. Ya, lebihan. Okey. So jawapan dia dekat sini lebihan awak 3 berapa? 38610. Good. 38610. So kena ingat ya, untuk penyata pendapatan dan perbelanjaan ni tak boleh ada perkataan untung sebab kelab kita berasaskan apa? Tujuan utama kita buka kelab? Kebajikan ahli. Yes, tepat sekali. Untuk kebajikan ahli kita. So kalau kelab bahagia dia nak semua ahli-ahli dia bahagia. Dia tak ada nak fikir aku kena buat kantin. Tak. Okay, one more thing. Kalau tengok kat sini kelab bahagia dia tak ada aktiviti luar. Contoh kalau kelab bahagia dia ada buat pertandingan melukis, pertandingan mewarna. So jangan tulis item tu dulu. Awak kena kira dulu dekat luar dan kemudian sama ada untung awak baru masukkan dalam pendapatan hasil. Kalau rugi, awak masukkan dalam perbelanjaan hasil. Okay, so far so good class. Guna teknik warna ni sangat membantu awak atau tidak? Membantu. Okay, good. Membantu. Sangat membantu. Good. So, jadi untuk latihan pengukuhan, ada soalan negeri Terengganu kan? So, daripada soalan ni, cuba apply. Cuba awak gunakan teknik warna ni untuk jawab. Masa dulu kalau awak buat mesti makan masa yang lama sebab awak nak analisa, awak tak tahu macam mana nak analisa. Sekarang ni cikgu dah tunjukkan cara awak guna warna. So, awak tak terkeliru. Okay? Boleh kelas? Boleh. Okay. Boleh. Mana ni? Cikgu nak share balik item. Sekejap ya. Cikgu nak share balik. Okay. Jadi latihan pengukuhan koleksi soalan percubaan negeri. Jadi semua kena buat dan set time. Tak boleh bincang. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So mulai malam semalam cikgu pun dah buat intervensi bersama semalam Amar dan Najla. So untuk malam ni cikgu harap Amar Zuraini dengan Jad Hazrin PM cikgu dekat Telegram. Any question, any topic yang awak betul-betul nak faham by your own. Okay, boleh? Boleh Jad? Jad ada tak hari ni? Boleh. Boleh. Okay, good. Bagus. So right now, boleh tak awak scan QR code ataupun cikgu sharekan link ni untuk awak bagi feedback kepada apa teknik yang baru kita belajar hari ni. Sekejap ya. Kita all copy. Cikgu share. Cancel. Okay. Cikgu share juga dekat ruangan chat. Kalau awak buka chat. Ke semua dah mula menjawab dah? Okay, good. Okay. So, cikgu harap awak semua jelaslah untuk hari ni. Ke ada apa-apa soalan yang lain? Tak ada. Okay. Sekejap. Cikgu nak sebut sorang-sorang punya nama. Okay, Fatih Alisa cakap tak ada. Haziq, ada soalan? Tak ada. Jad Hazrin? Tak ada cikgu. Amir Zarif? Amir Zarif ada tak?
Hello, kelas? Cikgu, I'm kalau ada sorry. yuran belum bayar macam mana cikgu? Yuran belum bayar. Okey, yuran cikgu. belum bayar tak boleh ada. Sebab kita kan kelab. Kita yang terima duit. Dan yuran belum bayar ni ibaratnya macam awak bayar dekat orang, betul tak? Betul. Jadi awak kena ingat yuran hanya ada 4 jenis. Okey? Iaitu iaitu yuran belum terima, yuran belum terperoleh, yuran lapuk dan yuran semasa. Yuran semasa ni apa yang sepatutnya kita terima tahun ini. Okey, yuran belum terima, yuran yang kita tahun lepas, tahun yang hujung tahun kita tak terima lagi, ataupun tahun ni kita kutip yuran semasa tak dapat untuk seorang ke dua orang ahli tak bayar lagi. Yuran belum terperoleh, ahli kita bayar lebih daripada yang sepatutnya. Sepatutnya dia bayar 12 bulan sahaja. Dia bayar sampai lebih lagi 5 bulan. Okey? Yuran lapuk pula, yuran belum terima tahun lepas, kita tak dapat kutip sebab mungkin ahli tu meninggal, ahli tu keluar kelab, macam tu contohnya. Okey? So, Amizari faham? Hanya ada 4 kategori yuran ahli. Amizari? Amizari ada tak ni? Okey, faham. Okey, next. Hilmi, ada soalan? Cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Cikgu. Ya Zarif. Boleh tak cikgu buka grup Telegram akaun kita, lepas tu cikgu tengok gambar yang cikgu hantar untuk soalan kelab persatuan, ada yang dia bagi baki-baki tu, ada yang ada yuran belum bayar. Untuk kelab bola sepak kajang cikgu. Bola sepak kajang, subhanallah. Kenapa dia ada baki belum bayar tu? Kejapnya. Kajang, okey. Yuran. Oh, okey. Maksudnya kat sini, dia typo error kat sini. Sepatutnya yuran belum terperoleh. Okey? Sekejap, cikgu tengok buku yang cikgu. Okey. Alamak, dia tak tulis bila buku ni keluarkan. Cetakan pertama 2019. Mungkin buku yang cikgu bagi latihan dekat awak ni ada sikit ni lah, ralat sikit lah. Okay, good question. Lagi, subhanallah. Tadi Hilmi, Naim. Naim duduk dengan Aslam kan? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okay, good. Iza, ada soalan Iza? Tak ada. Tak ada. Najla? Tak ada. Okay, good. Ni Sofia. Tu ada nampak Sarah dengan Nurina. Ada soalan tak? Tak ada. Cikgu. Ya. Boleh. Saya ada soalan je. Boleh. Tak apa, teruskan tanya. Saya ditanya Ya Naim. derma yang tak ada khas untuk apa-apa, pendapatan hasil kan? Ya, betul. Tepat sekali. Kalau contoh dia ada tujuan, kita terima duit, kita kelab badminton. Kita terima duit injection, bukan injection, government bagi duit dekat kita, dia kata hasilkan lebih banyak lagi Conway. Contoh, Lee Chongwei. Jadinya bila kita kena sediakan, kita ada satu projek khas, itu adalah derma khas. Ataupun derma yang kita bagi tu kita kena buka kita nak beli perabot tambahan, kita nak beli kenderaan baru. Jadi derma yang kita terima ataupun pendapatan yang kita terima tu bertujuan, maka ianya adalah khas. Bila khas dia jadi pendapatan modal. Bila pendapatan modal kita tak record dalam akaun pendapatan dan
perbelanjaan. Kita record dalam PKK. Okey? Boleh? Faham? Oh, masa dah habis. Thank you, Hilmi. Okey, cikgu harap semua dapat menjawab dengan baik untuk soalan Terengganu tu. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum semua. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama.